Peraturan Mesyuarat 49, Tuan Yang Dipertua. Pada 25 Mei 2023, saya telah menghantar usul persendirian yang berbunyi, Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Dan sebarang makna, terjemahan dan tafsiran yang lain daripada ini adalah terbatal dan tidak sah. Usul ini adalah pindaan terhadap Akta Tafsiran 1948 dan 1967, Akta 388, dengan memasukkan penambahan proviso di Seksyen 66 mengenai maksud sebenar kalimah Allah mengikut surah 112 Al-Ikhlas. Usul persendirian adalah untuk memberi suatu tafsiran terhadap kalimah Allah supaya ianya dapat menoktahkan polemik yang berpanjangan ini. Saya berharap agar saya bersama beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional diperkenankan untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan Majlis Raja-Raja bagi menjelaskan usul persendirian ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Jasin, saya dimaklumkan bahawa usul ini telah ditolak, dan kalau Yang Berhormat tidak puas hati boleh buat usul di bawah Peraturan Mesyuarat 43. Terima kasih. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama. Tuan Speaker, Puan Speaker. Yang Berhormat Menteri Kewangan. Peraturan Dewan, saya nak membangkitkan perkara ini 36.6 dalam mengelirukan Dewan berkenaan dengan perkataan kalimah Allah hari itu. Adakah benda ini sebelum ini dirojok kepada Majlis MKI, Majlis Agama Islam Kebangsaan, kerana kita nak dapat penjelasan melalui akta yang disebut tadi. Saya hendak mendapat tafsirannya yang jelas mengenai kalimah Allah ini supaya tidak mencemarkan kesucian agama Islam. Contohnya, kalau saya bercakap di Indonesia, saya ambil contoh, bukan saya nak kata kat Jelutong, tapi Jelutong butuhkan sesuatu. Itu maknanya memerlukan. Tapi kalau saya cakap di Malaysia, Jelutong butuhkan sesuatu. Benda maksud berbeza. Jadi kita nak penjelasan di segi tafsiran. Sebab itu kita menyokong akta pindaan tadi ini dalam Akta Tafsiran 1948 dan 1967, Akta 388 ini. Jadi perkara ini harus kita memberi perhatian, keutamaan rakyat, kesucian agama Islam yang menjadi agama resmi negara, dan juga benda ini boleh mengawal keadaan sekiranya kita mendapat penjelasan, kerana dalam Al-Quran dengan jelas menyebut surah Al-Ikhlas ini dah dibaca tadi oleh Yang Berhormat Jasin, bila turunnya Al-Quran. Dan saya pun sudah cakap, perkataan Allah ini hanya melalui istilah dalam bahasa Arab. Agama-agama wahyu yang lain tidak ada perkataan dalam bahasa Arab, dia bahasa dia sendiri. Kalau ada sekarang pun ditukar ke bahasa macam kitab Injil ditukar dalam bahasa Inggris. Apakah bahasa asal kitab Injil? Yang ini yang kita perlu jelas. Sebab itu Quran tidak ada perbezaan daripada sejak diturunkan sehingga sekarang menggunakan bahasa Arab. Semua bangsa yang mengamalkan agama Islam menggunakan bahasa Arab. Okey, terima kasih. Terpatut dalam perlembagaan kita sudah sedia maklum, perkara agama Islam adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Janganlah kita buang masa di sini. Terima kasih. Yang Muhammad, perkara 18.1. Okey, Yang Muhammad, saya nak minta supaya direkodkan bahawa apa yang telah ditimbulkan oleh Yang Muhammad Yassin tadi, kita akan bawa usul di bawah 18.1 dan ianya akan diperbincangkan pada hari Isnin. Oleh kerana tempoh masa untuk kita hantar, dan ianya kalau ikut tu tempoh masa 2 jam, kita tak sempat untuk membawa tempoh 2 jam. Tapi oleh kerana hari Jumaat, dan juga hari Jumaat itu dikira 1 hari, jadi saya minta supaya 18.1 yang kita akan bawa berhubung dengan kalimah Allah ni dibincang pada hari Isnin. Terima kasih. Itu tertaluk kepada pertimbangan speaker. Ya. Terima kasih. Yang Muhammad Wakil Speaker kira boleh setujulah. Terima kasih. Ya. Boleh saya teruskan? Saya bacakan pasal
satu rang undang-undang mengandungi tajuk ringkas akta yang dicadangkan. Fasal 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 66 Akta Ibu untuk menambah proviso sedia ada berhubung dengan makna, terjemahan dan tafsiran serta pemakaian kalimah Allah. Pindaan ini bertujuan untuk memperjelas dan memuktamadkan makna, terjemahan, tafsiran dan penggunaan kalimah Allah di dalam apa-apa penerbitan sebagaimana yang ditafsir di dalam Seksyen 2 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 iaitu Akta 301. Pindaan sebagaimana yang dicadangkan di Fasal 2 juga bertujuan supaya menteri yang berkenaan boleh mengguna pakai Seksyen 7 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Akta 301 untuk mengeluarkan satu perintah melalui warta melarang apa-apa penerbitan yang mengguna pakai kalimah Allah yang boleh membawa makna, terjemahan dan tafsiran selain daripada yang ditafsirkan di bawah Fasal 2 ini. Seterusnya, Fasal 2 juga bertujuan untuk membolehkan Parlimen menggubal suatu rang undang-undang untuk meminda Seksyen 298A Kanun Keseksaan untuk memperuntukkan bahawa mana-mana penerbitan dan atau penggunaan kalimah Allah yang membawa makna, terjemahan, tafsiran dan maksud selain daripada apa yang ditafsirkan di bawah Fasal 2 di atas boleh menjadi suatu kesalahan di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan boleh dikenakan pertuduhan sewajarnya di bawah seksyen tersebut. Kita akan cari satu masa dan kita akan memohon untuk dapat menghadap Beliau Maha Mulia Sultan Selangor Muslim. Dalam perjumpaan dengan Tuan Putera apa yang hasrat kita sampaikan kepada Tuan Putera? Dan kita nak menjelaskan apa yang kita jelaskan ini bahawa melalui akta tafsiran ini kita merasakan inilah salah satu caranya untuk penggunaan kalimah Allah ini tidak disalahgunakan. Sesiapa saja boleh guna, tapi biarlah dengan tafsiran yang betul. Yang kita takut adalah tafsiran itu disalah ertikan oleh sesetengah pihak. Ini menyebabkan ada kekeliruan. Kalau semua orang faham tentang kalimah Allah ini, mengikut tafsiran yang ada dalam undang-undang sendiri, mudah untuk diterima pakai oleh semua pihak dalam negara kita. Okey? Baik, terima kasih. Terima kasih.